Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tentang kaedah pengagihan dalam ekonomi Islam. Kawan-kawan akan dapat mendengar penjelasan kami tentang 5 kaedah pembahagian dalam ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Kedua, wakaf. Ketiga, faraid dan wasiat. Keempat, sedekah. Dan kelima ialah hibah. Jadi, mari kita teruskan dengan kaedah yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Nur Dania binti Muhammad Suki daripada BA 114-3C. So, hari ini saya akan ceritakan dekat kawan-kawan pasal zakat. Zakat dia terbahagi kepada 2 kumpulan. Yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah inilah yang selalu dibayar pada bulan Ramadan. Yang kedua pula adalah zakat harta. Zakat harta ni kita akan bincang sekejap lagi. Okey, jom kita teruskan. Zakat bererti menyucikan serta menyuburkan harta yang dimiliki oleh seseorang individu. Seterusnya, hukum membayar zakat adalah wajib ke atas semua umat Islam. Ini kerana membayar zakat telah menjadi salah satu fardu ain kepada orang Islam yang telah memenuhi beberapa syarat. Kawan-kawan tahu kan rukun Islam yang keempat tu apa? Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Sebab itulah menunaikan zakat menjadi sebahagian daripada kewajipan umat Islam. Okey, kita teruskan dengan bahagian zakat yang kedua. Bahagian zakat yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta ada 5 jenis harta yang perlu dibayar zakat. Jadi, antara 5 jenis harta yang perlu dibayar zakat adalah barang-barang perdagangan, emas perak, tanam-tanaman serta buah-buahan, binatang ternakan dan juga bahan-bahan galian. Jenis-jenis harta tersebut perlu dibayar zakat mengikut kiraan yang telah ditetapkan oleh Pusat Zakat Malaysia. Seterusnya, pembahagian zakat dibahagikan kepada 8 jenis golongan yang telah disebut di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 60. Antara golongan yang disebut di dalam Al-Quran adalah golongan fakir miskin, golongan amil dan juga golongan mu'alaf. Surah At-Taubah ayat 60 menyatakan bahawa sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus iaitu amil zakat, para mu'alaf yang dipujuk hatinya, untuk hamba-hamba sahaya yang hendak merdekakan dirinya, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kawan-kawan boleh tengok pada surah At-Taubah ayat 60. Yang terakhir, saya akan terangkan tentang faedah serta hikmah membayar zakat. Yang pertama, kita mampu memupuk sifat pemurah dalam diri seseorang Muslim. Yang kedua pula, kita mampu mendidik diri supaya hidup secara bersederhana yang telah diajar oleh Islam. Yang ketiga, dengan membayar zakat juga kita mampu mengurangkan kelompok fakir miskin di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Salihin dari kelas BA 143C. Baiklah, sekarang saya ingin membicarakan tentang tajuk yang seterusnya, iaitu wakaf. Wakaf adalah suatu perkara yang sangat digalakkan oleh syarak, dan ia juga bertujuan sebagai peribadatan, kebajikan serta salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagai contoh, dengan kita melakukan amalan wakaf ini, kita akan rasa lebih dekat terhadap Allah SWT dan merasa insaf atas sesuatu situasi itu. Seterusnya, makna wakaf. Wakaf dari segi bahasa bermaksud menahan, berhenti atau menegak. Manakala wakaf dari segi syarak bermaksud penyerahan harta atau hak milik sesuatu fizikal untuk pengguna dari pertama kali ianya diwakafkan sehingga akhir. Harta yang diwakafkan juga tidak boleh diambil semula atau dimiliki oleh individu lain. Seterusnya, dasar-dasar hukum wakaf. Sumber utama perundangan Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Malah, dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan wakaf akan dirujuk kepada 2 sumber itu tadi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, mari kita pergi ke bentuk perwakafan. Bentuk perwakafan boleh dibagikan kepada 2 kategori utama, iaitu wakaf ahli yang bermakna keluarga dan wakaf khairi bermakna kebajikan.
Wakaf ahli ianya dikhususkan manfaat untuk ahli keluarga yang ditentukan oleh pewakaf. Manakala wakaf khairi pula, wakaf yang dilakukan semata-mata untuk melakukan kebajikan kerana Allah SWT dengan harapan dapat mewujudkan pertimbangan sosial dalam kalangan masyarakat. Dalam wakaf hari ini, ianya mempunyai dua cabang, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Okey, wakaf am ialah ianya bertujuan untuk memberi manfaat kepada umum mengikut hukum syarak dan berbentuk seperti kemudahan fasiliti atau apa sahaja yang membangunkan ekonomi Islam melalui aktiviti yang dijalankan berpandukan syarak. Dan wakaf khas pula ialah ianya bertujuan untuk memberi manfaat tertentu umat Islam mengikut hukum syarak seperti tanah untuk masjid, sekolah agama, surau ataupun kuburan Islam atau lain-lain yang dikhususkan pewakaf. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke rukun wakaf dan syaratnya. Yang pertama ialah pewakaf, iaitu al-wakif. Ianya telah disyaratkan bahawa pewakaf mestilah adalah seorang yang berakal, merdeka, dewasa dan berkelayakan dan juga sukarela serta reda mewakafkan harta miliknya. Yang kedua ialah penerima wakaf, iaitu al-mawquf alaih. Ia telah dikhususkan sama ada seorang atau lebih, atau jika pewakaf mahukan penerima wakaf yang dari golongan masyarakat umum, maka pewakaf tidak perlu menetapkan penerima yang khusus, contohnya mewakafkan kepada golongan tertentu sahaja seperti fakir atau umat Islam. Yang ketiga ialah harta yang diwakafkan, iaitu al-mawquf. Ianya ialah harta yang diwakafkan mempunyai nilai dan ia boleh dipindah milik serta dapat manfaat yang berkekalan. Ia juga adalah milik sepenuhnya pewakaf. Okey, yang terakhir sekali ialah lafaz akad atau surat yang dinamakan al-sirah. Ianya bermaksud kata-kata atau lisan yang dipahami untuk tujuan wakaf dan ianya adalah wajib untuk mengesahkan wakaf. Ia juga terbagi kepada dua jenis lafaz akad, iaitu lafaz sahih dan lafaz kinayah. Lafaz sahih ini bermaksud lafaz yang jelas yang membawa kepada maksud tertentu saja, manakala lafaz kinayah pula bermaksud lafaz yang membawa kepada banyak makna. Baiklah, yang terakhir sekali ialah kebaikan wakaf. Yang pertama ialah kita dapat berkongsi ke arah kebaikan. Hal ini kerana perkongsian harta dengan pihak lain dapat melatih jiwa individu itu berkongsi harta benda dengan golongan yang tidak berkemampuan. Hal ini juga dapat menjamin kehidupan yang baik dan diredai Allah. Dalam pada itu, tidak semua orang juga yang mampu mempunyai kelebihan kemewahan yang golongan berkemampuan memiliki. Okey, yang kedua ialah amalan pahala yang tidak terputus. Walaupun harta adalah bukan aset yang berkekalan, namun pahala merupakan aset yang paling penting. Malah, dengan melakukan amalan wakaf ini, ia dapat memberikan manfaat pada diri pewakaf, di mana Allah menjanjikan pahala yang berterusan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Baiklah, yang ketiga ialah pembangunan ilmu. Harta yang diwakafkan juga boleh berbentuk bangunan yang dibina menjadi institusi pembelajaran. Hal ini semestinya akan membantu meningkatkan lagi pembangunan ilmu, khususnya buat umat Islam. Dalam pada itu, yang pastinya sumbangan dalam institusi pendidikan akan turut mengembangkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Baiklah, maka itu sahaja daripada saya mengenai wakaf. Jadi selepas ini kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya yang akan dibentangkan oleh Adlina. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Adlina binti Hilmi dari BA 114-3C. Okey, mari kita sambung ke topik faraid dan wasiat. Maksud faraid dari segi bahasa ialah ketetapan, manakala dari segi istilah mengikut syarak ialah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam kepada waris-waris yang sah. Harta yang dibahagikan kepada waris-waris adalah baki harta yang ditinggalkan selepas ditolak pembiayaan jenazah si mati, hutang-hutang ataupun hutang-hutang berbentuk agama seperti zakat, nazar dan lain-lain. Bentuk harta yang boleh dibahagikan secara faraid ialah seperti tanah, barang kemas seperti emas, perak dan lain-lain, bangunan seperti rumah, insurans dan wang tunai sama ada dilaburkan ataupun tidak, dan binatang ternakan seperti lembu, kambing, unta, kerbau atau lain-lain. Seterusnya ialah rukun faraid. Rukun faraid ada 3, iaitu pertama,
si mati. Tanpa si mati, pelaksanaan faraid tidak dapat dijalankan kerana tidak mengikut rukun. Seterusnya, kedua ialah berharta. Si mati wajib berharta. Jika tiada harta, maka faraid tidak dapat dilaksanakan kerana tiada apa-apa yang boleh dibahagikan. Akhir sekali, yang ketiga ialah waris. Faraid hanya dapat dilaksanakan kepada mereka yang mempunyai waris. Tiada waris, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan faraid. Okey, berikut saya telah nyatakan kadar bahagian dan syarat yang boleh dibahagikan kepada penerima faraid. Kawan-kawan boleh tengok. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam tajuk wasiat. Wasiat bermaksud ikrar seseorang pada masa hayatnya ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya dengan tujuan kebajikan ataupun tujuan yang telah dibenarkan oleh syarak. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam hukum berwasiat. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, hukum berwasiat ialah sunat yang digalakkan. Namun hukum berwasiat juga boleh berubah mengikut situasi. Sebagai contoh, wasiat boleh menjadi wajib apabila seseorang itu mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan seperti membayar hak zakat. Kafarah juga boleh menjadi haram apabila seseorang itu mewasiatkan perkara yang dilarang oleh syarak dan mampu memudaratkan ahli wasiat. Okey, seterusnya yang perlu kita tahu ialah rukun-rukun wasiat. Rukun-rukun wasiat ada 4. Pertama ialah al-musi, orang yang memberi wasiat. Kedua adalah al-musalah, orang yang menerima wasiat. Ketiga adalah al-musabih, harta yang diwasiatkan. Dan akhir sekali ialah sighah, lafaz ijab kabul. Okey, selain itu juga kita juga perlu tahu tentang syarat pewasiat, penerima wasiat dan juga harta yang diwasiatkan. Untuk pewasiat, seseorang yang hendak membuat wasiat haruslah berumur 18 tahun ke atas, mempunyai kesempurnaan akal dan juga membuat wasiat secara sukarela tanpa paksaan. Kedua ialah penerima wasiat. Penerima wasiat hendaklah boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak dan mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta. Akhir sekali ialah syarat harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan tu hendaklah boleh dijadikan harta pusaka, dijual beli. Selain itu haruslah sesuatu yang bernilai. Okey, akhir sekali yang perlu rakan-rakan semua ambil tahu ialah hal-hal yang membatalkan wasiat, iaitu dari aspek pewasiat, kemungkinan pewasiat mewasiatkan wasiat yang bukan miliknya ataupun tidak cukup hukum. Dan dari aspek penerima wasiat pula, penerima wasiat terlebih dahulu meninggal daripada pewasiat ataupun penerima wasiat menyatakan penolakannya terhadap wasiat yang telah diwasiatkan. Jadi itu sajalah perkongsian ringkas saya tentang ilmu faraid dan wasiat. Semoga rakan-rakan dan pengajar yang saya kasihi dapat menerima input daripada penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nur Damia Syamimi binti Azizan. Hari ini saya akan menerangkan tentang sedekah. Sedekah ialah sesuatu perbuatan pemberian seseorang daripada seseorang yang lain dengan niat yang baik dan tujuan untuk mendekati Allah SWT. Sedekah ialah perkataan daripada bahasa Arab yang membawa maksud benar. Hukum bersedekah ialah sunat. Tidak menjadi masalah untuk seseorang itu tidak bersedekah dan seseorang itu tidak akan mendapat dosa sekiranya mereka tidak bersedekah. Namun, seseorang yang bersedekah akan mendapat pelbagai-bagai kebaikan. Antara kebaikan bersedekah ialah mendapat ganjaran pahala Allah SWT. Sudah semestinya kerana Allah telah menjanjikan
ganjaran pahala untuk seseorang yang telah melakukan kebaikan seperti sedekah. Selain itu, kehidupan seseorang itu akan lebih tenang. Hal ini kerana setiap pemberian yang telah diberikan, orang itu akan mendoakan yang terbaik untuk seseorang yang telah bersedekah. Selain daripada itu, Allah juga akan sentiasa merahmati seseorang itu. Sedekah merupakan salah satu cara pengagihan, iaitu agihan sunat. Sedekah tidak akan mengurangkan harta seseorang itu, malah Allah akan lebih memberi yang terbaik untuk seseorang yang telah bersedekah. Hal ini kerana harta kekayaan seseorang itu tidak seharusnya berada di kalangan orang kaya, malah kita haruslah memberi harta tersebut kepada orang-orang yang memerlukan atau maupun pihak kerajaan yang memerlukan, ataupun bersedekah dengan tujuan yang baik. Bersedekah tidak seharusnya dari segi harta benda, wang, malah senyuman juga adalah satu sedekah. Itulah maksud-maksud sedekah, kebaikan sedekah dan hukum sedekah. So, marilah kita sentiasa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainadira binti Mawardi dari kelas BA 114-3C. Okey, hari ini saya akan mengulas mengenai hibah. Kawan-kawan tahu tak apa itu hibah? Ataupun pernah dengar tentang hibah? Okey, baiklah. Hibah itu bermaksud pemberian sama ada dari segi hadiah ataupun sedekah. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi syarak, hibah bermaksud pemberian secara sukarela atas hartanya sendiri kepada orang lain semasa pemiliknya itu masih hidup. Hukum hibah pula adalah sunat dan amat digalakkan dalam Islam. Ia sangatlah digalakkan untuk diberikan kepada ahli keluarga terdekat. Hal ini dikatakan kerana pemberian hibah ini dapat melindungi sesebuah keluarga itu. Selain itu, hibah ini amat digalakkan untuk diberikan kepada ahli keluarga yang terdekat kerana ia agar dapat melindungi daripada harta tersebut jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Hibah tak akan terlaksana jika tidak memenuhi syarat-syaratnya, iaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta dihibahkan dan juga sirah. Pertama sekali, pemberi hibah haruslah sempurna akal, baligh dan juga pandai menguruskan harta. Oleh kerana pemilik hibah mempunyai hak keseluruhan ke atas hartanya, maka dengan itu pemberi hibah itu mempunyai kuasa untuk memberikan harta hibahnya itu kepada sesiapa sahaja tanpa ada had kadarnya. Kedua, penerima hibah haruslah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta itu. Kedua, penerima hibah haruslah seseorang yang mempunyai keupayaan untuk memiliki hibah tersebut walaupun dia seorang yang bukanlah mukallaf ataupun mukallaf. Bagi penerima hibah, jika seseorang itu tidak mencapai baligh lagi, ianya haruslah diserahkan kepada penjaganya, sama ada ibu bapa, seperti itulah. Syarat yang ketiga, harta dihibahkan. Harta dihibahkan ini haruslah benar-benar wujud ataupun boleh dilihat semasa ia akan diserahkan. Dan juga ianya haruslah benar-benar milik pemilik hibah itu. Syarat yang keempat adalah sirah. Sirah ini adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini haruslah dilaksanakan secara berdepan-depan. Contoh ijab dan kabul yang kita sering dengar, ijab yang sering dilafazkan adalah
aku menukarkan pemiliknya ini kepadamu. Selain itu, kalau kabul pula adalah aku menerima hibah ini ataupun aku menerima hadiah ini. Oleh itu, jelaslah bahawa kita semua sudah mengetahui apa itu hibah dan hukum hibah, rukun hibah dan juga maksud hibah. Oleh itu, ia sangatlah digalakkan, dilakukan antara sesama manusia. Saya berharapkan semua orang akan mengamalkan amalan hibah ini di dalam kehidupan mereka, atau suatu hari nanti semestinya seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memberikan hibah kepada orang lain. Sekian, terima kasih daripada saya. Tamatlah perbincangan kami pada kali ini. Saya harap semua pihak dapat menambah ilmu serba sedikit. Sekian, terima kasih.